Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Afifi Arif, iaitu Science Tube. Okay, kali ni kita santai sikit, sebab bukan kita nak membincangkan tentang sains tahap 1, tapi kali ini saya akan cuba menerangkan tentang bagaimana kita nak menggunakan Google Classroom. Okay, seperti yang kita tahu sekarang ni kita dah boleh move on sebab dulu kita ada Frog VLE, sekarang ni kita kena guna Google Classroom. So sebelum kita teruskan, anda jangan lupa untuk subscribe channel saya, iaitu Afifi Arif, dan juga tekan butang loceng untuk notification. Okay, baik, jadi Google Classroom tak susah, sama je konsep dia, login and then bagi bagi kerja, assignment. Okay, cuma yang leceh, bukanlah leceh, cuma yang mungkin kita tak berapa berkenan sebab kita punya user ID je sebenarnya, sebab dia wording ni panjang sangat dan kita susah nak ingat. Okay, so jadi kita akan mulakan. Okay, saya akan tunjukkan cara-cara dia lah, bagaimana kita nak okay, this is Wafa. Okay, okay, so kita akan tunjukkan bagaimana nak login and then kita nak cuba explore lah benda yang basic dalam Google Classroom. Okay, so yang pertama sekali kita kena buka kita punya browser. So macam dalam kes saya ni, saya suka menggunakan Mozilla Firefox. Okay, Mozilla Firefox. Okay, saya suka menggunakan Mozilla Firefox sebab apa? Sebab dia pada saya dia lebih ringan. Google Chrome ni bukan tak bagus, tapi kalau Google Chrome ni once kita dah login terlalu banyak, kita punya Google macam-macam lah, dengan email lah, dengan apa kita dah save dan sebagainya, dia akan jadi lama-lama dia akan jadi berat sikit. Itu saya punya pengalaman lah. Okay, tak apa, tak kisah nak guna Firefox ke, nak guna Chrome ke, tak ada masalah. Okay, the first thing, okay, yang anda perlu buat untuk keselamatan, untuk lebih memudahkan anda, yang pertama sekali, untuk buka browser ni, tuan-tuan dan puan-puan, anda semua kena digalakkan untuk membuka menggunakan incognito mode. Okay, kalau dalam Google Chrome incognito, kalau dalam Mozilla ni, saya ingat sikit Mozilla ni kita kena gunakan private window. Okay, saya terangkan mengapa kita buka private window. Sebab apa? Sebab okay, kebiasaannya kalau kita gunakan kita punya laptop ataupun komputer sendiri, kita akan sering kali untuk save kita punya login information. Okay, so login information kita selalu save. Jadi bila berlakunya macam tu, Google ni dia akan save kita punya login information dan menyebabkan dia akan clash. Kadang-kadang kita akan jadi problem bila kita nak login je kita punya Google MOE ni. Okay, so langkah pertama bila buka je browser, baik Chrome ke, baik Mozilla Firefox ke, Safari dan sebagainya, kalau boleh bukakan private window ataupun incognito mode. Okay, di sini barulah kita akan masukkan kita punya, kalau tak nak terus masuk link, kita boleh terus search saja Google Classroom. Okay, Google Classroom, dan dia akan keluar ke paparan macam ni, yang paling senang Okay, jadi bila keluar je macam ni, kita akan ambil yang pertama ini, iaitu classroom.google.com. Okay, kita klik kepada Google Classroom, and then di sini yang kita kena login. Okay, baik, di sini kita kena login. So di sini dia iklan, kita boleh terus go to Classroom. Okay, dan di sini dia suruh sign in. Okay, so macam saya ni, nampak lah dah ada account-account yang kita save. Okay, so dia macam kalau kita tak pakai private window, dia akan terus masuk account yang kita dah biasa masuk. Okay, so macam ini saya akan masuk menggunakan account Google saya, iaitu G59 apa benda semua ni. Okay, dan saya dah savekan information saya dekat sini supaya senang saya nak login. Okay, kalau tidak memang susah.
Atau password tak susah kan, cuma kita terlalu banyak. So sebab itu kita digalakkan menggunakan komputer ataupun laptop sendiri. Kalau kita guna komputer dekat makmal komputer, kita guna laptop orang, so bila kita ingat terlalu banyak password, so kita terlupa, habis barang kita. Okay, ada pro and con lah. Pro and con ingat password ni. Kalau kita always save dalam komputer kita, kita akan terlupa password kita apa dia, and then bila kita nak login ke komputer lain dah susah. Tapi kalau dia punya pro dia, kalau kita ada multiple account, contoh macam kita ada account Gmail biasa, and then account untuk kerja, account untuk main game, account untuk ni. So bila kita save je semua dalam personal kita punya laptop ataupun komputer, so kita tak pening lah. Okay, semua kita boleh ingat password tu dan menggunakan password yang berlainan. Kalau kita guna satu password untuk semua account, kalau siapa-siapa dapat satu je password tu, habis semua account kita akan diceroboh lah. Okay, baik. So dekat sini saja boleh terus next, dan baru dia akan terus automatically login ke kita punya Google Classroom dashboard. Okay, so macam saya dah buat beberapa kelas dalam ni. Basically inilah Google Classroom. Okay, dia ada banyak function dia ataupun banyak fungsi dia. Okay, kalau kita tengok dekat sebelah kiri ni, dekat hujung sana ke atas ni, okay, kalau kita tekan yang 3 bar ni, di sini banyak dia punya fungsi yang kita boleh guna. So macam ini saya dah wujudkan kelas saya sendiri. Okay, macam saya mengajar English, Science. Okay, maksudnya saya mengajar English 1 Mutiara, English 2 Zamrud, Science 4 Kristal. So saya mewujudkan setiap kelas satu kelas, satu folder ataupun satu partition macam ni lah. Memudahkan kita nak uruskan assignment ataupun kerja yang nak diberi kepada murid. Okay, so cara-cara dia, okay, bagaimana kita nak membuat kelas baru. Okay, jap ya, saya hilangkan jap Science Tube. Okey, ni saya kena rendah sikit lah kat bawah ni. Okey, terus ke Science ni. Okey, baik. So cara dia adalah kita tekan je klik anak panah ni. Okey, nampak create a or join a class. Okey, kita sebagai cikgu, kita akan create class untuk anak murid kita join. So dalam contoh ni saya akan cuba create satu kelas untuk anda semua faham ya. So kita tekan create class. Okey, choose name of class name ni macam saya akan bubuh English. Okey, English contoh macam, okey, saya nak buat kelas Science saya lah, tambah satu kelas lagi. Saya akan buat Science 3 Mutiara contoh Okey, kemudian section ni apa kelas kita? Okey. Oh no, I mean Science Mr. Afifi. Okey. Silap pula. Okey, and then section ni baru kita masukkan kelas, iaitu 3 Mutiara. Okey, and then subject Science. Dan room ni kita akan buat biasanya ikut tahun lah. Macam saya buat tahun 3. Okey, tahun 3 ataupun year 3 lah. Saya buat tahun 3, kelas tahun 3. Okey, so saya create kelas. Okey, bila saya create kelas, automatik dia akan wujudkan satu kelas yang baru di bawah ini. Ya, ini dia, iaitu Science Mr. Afifi 3 Mutiara. Okey, inilah kelas kita. Okay, so ini adalah basic bagaimana kita nak login ataupun menggunakan Google Classroom dan juga create class. Dan daripada sini, macam mana kita nak ada audience, macam mana kita nak ada peserta, macam mana kita nak ada anak murid kita boleh masuk dalam kelas kita, iaitu dengan cara invite. Okay, itu dekat people ni. Okay, di sini student, kita kena invite student kita menggunakan email yang dibekalkan oleh penyelaras bestari sekolah masing-masing. So boleh secara bulk sahaja, iaitu ambil satu kelas terus import dalam ni. Kita just copy and paste. Bila kita copy and paste, so kemudian kita akan terus invite dan kemudian kita akan dapat lah. Okay, sebagai contoh, saya tunjukkan satu contoh sekejap, mana dia contoh. Saya ambil kelas
download. Okey, so saya akan cuba bagi contoh untuk kelas 3 Mutiara ni. Saya akan ambil daripada Google Excel yang telah dibekalkan oleh penyelaras Bestari. Okey, so saya hanya copy sahaja maklumat. Sekejap saya tunjuk secara bulk ni apa? Sebakul. Okey, so masukkan kerja ke sini. Kita paste sahaja. Okey, kita paste. Okey, di sini. Okey, kita paste di sini dan kemudian kita akan tekan invite. Tapi di sini butang invite tak menyala lagi kan. Okey, sebab apa? Sebab kita tak klik dekat sini. Okey, so just klik dekat sini add recipient ni and then keluar semua ni. Okey, dan kemudian baru kita invite. Okey, nampak tak? So kita invite. Semua murid akan di-invite ataupun dihantar email untuk menyertai kelas 3 Mutiara. Nampak? Okey, once dia orang dah accept invitation, baru dia orang akan automatic dikira ataupun menjadi ahli dalam kelas ini. Okey. So, ini adalah asas bagaimana kita nak menggunakan Google Classroom. Okey. Lepas daripada itu kita boleh bagi kerja, classwork, kita boleh kita boleh stream, kita boleh guna Google Meet dan sebagainya. Banyak lagi function dalam kelas yang kita boleh guna. Okey. So, untuk kali ini cukup setakat ini. Anda cuba dulu. Kalau dah boleh nanti kalau ada apa-apa masalah, anda boleh cuba komen di ruangan komen ni. Tanya saya apakah masalah ataupun apakah yang anda mungkin tak dapat buat. So, kita akan cuba untuk selesaikan masalah tersebut. Okay. So, terima kasih kerana sudi menonton. Kalau cikgu rasa ataupun tuan-tuan dan puan-puan rasa bermanfaat, boleh share kepada supaya orang lain pun dapat manfaat daripada penggunaannya. Okey, satu lagi keistimewaan ataupun kelebihan bila kita menggunakan private window ni adalah bila kita pangkah ni ataupun kita keluar, dia automatic terus tak save kita punya login. So, maksudnya orang yang selepas tu guna perlu login lagi sekali. Dia tak boleh tengok kita punya save information ataupun dia tak boleh automatic login. Okey, jadi jangan lupa share dan subscribe channel saya Afifi Arif untuk lebih banyak lagi mungkin tutorial ataupun pengajaran, video pengajaran dan sebagainya dalam masa akan datang. Okay, so jumpa lagi insyaAllah. Bye.